PlayStation 5. Hey guys and welcome to my new video. Yes, PS5 tak lama lagi akan launch dekat Malaysia. Actually dekat dunia. Kali kat Malaysia ni macam lambat sikit. But kali ni aku nak beritahu korang kenapa PlayStation 5 ni is a big deal to all of us yang main game dalam konsol. Bukan PC just spesifik dekat konsol kali ni. Okay, macam korang tengok dekat dia punya launching, which is ada grafik card baru, prosesor baru. Tapi ada benda yang mungkin orang tak clear. Sebab PlayStation 5 ni tak sama macam PlayStation 3, PlayStation 4 or even PlayStation 2. Nak kata, kalau tengok balik masa PlayStation 3 dengan PlayStation 4, actually ramai yang macam tak tahu apa beza dia antara dua tu in terms of hardware. Tapi kali ni PlayStation 5 is like macam untuk terma macam kalau tengok dari segi macam smartphone, daripada Nexus kepada Google Pixel. Nampak tak? Jauh beza kan? So, hari ni aku nak beritahu korang ada a few reason korang kena beli PlayStation 5 out of the box, masuk sale je kat Malaysia, terus korang beli. First of all, benda yang buat aku paling excited adalah 4K resolution untuk gaming. Okay, kali ni dia orang memang dah betul-betul fokus dekat 4K gaming. So, developer dekat luar sana memang akan kena push 4K game dekat PlayStation 5. Bukan mandatory pun. Tapi kalau kan dah beli PlayStation mahal-mahal ni, dah compatible, dah suitable dengan hardware yang dia ada, so why not go for it untuk 4K. Bukan nak kata benda ni senang lah. Aku tak tahu macam mana developer nak upscale dia punya game daripada 1080p kepada 4K. But kita akan tengok significant changes. Tak macam PlayStation 4 Pro dulu, sebab dia macam upscaling je dengan 4K gaming tu. Yang tu tak pasti. Lagipun benda yang buat aku kedua, which is very excited, is kali ni PlayStation dah fokuskan dekat FPS. Tengok balik sejarah PlayStation sebelum ni, semua macam 30 FPS je. Tak fokus sangat pun masa PlayStation 4 Pro tu, macam dia promote 60 FPS. Sebenarnya kalau tengok dekat PC, benda ni actually dah ketinggalan. Sebab PC boleh sampai 100, 244Hz dekat monitor. So dekat gaming konsol ni, main reason is orang tak berapa nak tahu sangat FPS, tak ambil kisah sangat, jadi game tu best and jalan cerita dia best. And benda ni actually dah serap balik kepada konsol. So Sony dah nampak benda ni and nak bagi orang rasa sendiri 120Hz 4K gaming dekat konsol. Sebab orang nampak konsol ni macam benda yang budak-budak je main kan. PC tak tahu pun. Yelah, konsol ni actually macam orang yang noob pasal hardware and tahu nak main game je. Tu je. No offense, aku sendiri pemain konsol tau. So no offense. Ada backdrop PS4 lah baru betul kan. Apalah Fazli, ada backdrop iPhone. Tinggalan betul lah. Okay, ni adalah PlayStation 4. Okay, next is aku akan cakap dia dah support Ray Tracing. Finally! Bukan nak kata Ray Tracing ni dah lama betul. Actually baru je, tak silap aku macam 2 tahun sampai dekat PC punya hardware. Nvidia announce and AMD juga announce. So Ray Tracing finally ada dekat konsol juga. Maksudnya dekat sini, gaming lagi more immerse daripada biasa. So korang boleh tengok tak adalah buta macam tu je kan. Grafik, lighting tak ada hidup langsung. So kali ni bila ada Ray Tracing dekat PlayStation 5, dia akan nampak lagi live, lagi cinematic and boleh kata lagi feel nak main game tu. Kalau tengok sebelum ni macam semua macam terang je semua benda kan. Boleh kata macam HDR lah. More like rasa lebih real life. Korang jangan salah faham tau. Ray Tracing ni actually bukan software support. Dia hardware support ada dekat grafik PlayStation 5 sahaja. Which is kalau korang main game latest pun dekat PlayStation 4, PlayStation 3, dia akan nampak biasa je. Tak hidup, boleh kata mati macam tu je. And bukan live cinematic, lighting pun tak berapa nak cantik. PlayStation 5 support Ray Tracing, so you guys should feel more immersed and adegan tu nampak lagi cantik. One of the biggest changes juga dekat PlayStation 5 is finally Sony letak SSD dekat dia punya konsol. Which is kalau tengok sebelum ni, yang support 4K pun still pakai hard disk tau, HDD. Tak macam yang ada dekat PlayStation 5 sekarang. So, apa maksudnya dekat sini? Dia memang serius nak push 4K 120Hz and graphical performance tu ada dekat PlayStation 5 ni. So tak ada bagi masalah. Contohnya macam loading time. Kalau korang pakai PlayStation 4 kan, mesti rasa macam lag gila. Bukan lag, tapi loading time tu lama gila. Tu baru 1080p tau, bukan 4K lagi, bukan 120Hz lagi.
And kita nak tengok, kita tak nak benda tu macam double the time berbanding dengan PlayStation 4 bila main 4K gaming ataupun 120Hz ataupun 120 FPS. So kali ni bila dah sampai diguna SSD, not just that lah, dia dah all out dengan SSD. Dia buat custom dia sendiri. Storage dia 826GB, bukan 1TB, tapi aku faham sebab dia custom SSD which is boleh sampai 5.5GB per second sampai 9GB per second. Okay, cuba kau beritahu aku SSD mana yang ada kelajuan macam tu? Literally sekarang ni tak ada. So memang dia ada proprietary dia sendiri, and Sony sendiri yang minta specs ni dekat orang yang buat SSD untuk push performance je. Sebab dia tahu 4K gaming 120Hz is not benda satu orang kata main-main. Tapi korang mungkin nak upgrade kan. Contohnya macam nak tambah 2TB, 1TB, even sampai 8TB SSD kan. Actually korang tak boleh add up macam tu je sebab yang ni pakai proprietary. So kalau nak beli, nak tambah storage, korang perlu ada SSD yang certified daripada Sony untuk letak dalam PlayStation 5. This is not a game guys. Even though this is a console gaming, tapi Sony sangat serius dengan dia punya custom SSD dekat sini. Aku tahu banyak kali sebut excited bila sebut pasal feature yang ada dekat PlayStation 5, but this one buat aku thinking a lot sebab dia guna hardware yang sedia ada nak buat lagi immerse. Contohnya macam kat sini, PlayStation 5 support 3D audio. Not just headphone, tapi speaker yang ada dekat TV. Pelik kan? Macam mana speaker mono, speaker biasa stereo yang ada dekat TV tu, dia boleh support 3D audio. Dekat dalam PlayStation 5, dia built in Tempest engine, so dia boleh buat, dia guna tag 3D audio gaming. Dia macam guna method yang sama macam Dolby Atmos, which is dia manipulate sound wave yang guna dekat TV so that dia boleh adjust macam mana sound tu sampai dekat telinga, and boleh kata pinpoint dekat mana bunyi tu datang. So contohnya macam pistol datang kat sini, tembakan tu datang daripada arah sini, so dia boleh tahu, korang boleh tahu dekat mana musuh tu datang bila main game menembak. And that one aku actually nak tengok macam mana Sony buat benda tu guna TV biasa dekat user macam aku ni. Dia boleh kata efektif menjadi ke ataupun just gimmick je. That one got me really excited nak test 3D audio gaming dekat PlayStation 5. Okay, semua feature-feature ni akan run through processor daripada AMD which is Zen 2 and graphics RDNA based custom, so that korang boleh dapat grafik yang immerse macam aku cakap. And 16GB dia punya internal memory which is RAM, random access memory. So lagi besar, 2 times bigger daripada predecessor which is PlayStation 4. Sekarang nak cakap pasal controller dia. Dia dah tak panggil DualShock 4 ataupun DualShock 5. Nama baru dia DualSense. Mungkin ada kaitan dengan function dia yang aku sebut sekarang, which is dia letak adaptive trigger dekat L2 ataupun R2. So bila contohnya kan tengah main game memanah, kau dapat rasa tegangan tu bila main game ataupun tarik picu tu. So that boleh rasa bila kau nak lepas or everything. Tapi mungkin aku akan dapat elaborate dengan lebih mendalam bila aku pakai sendiri DualSense tu ataupun adaptive trigger tu. Tapi kita boleh gambarkan macam tu je. And then kalau tengok balik, dia ada tambah haptic feedback yang ada dekat PlayStation 5 DualSense ni. Contoh aku boleh bagi is, dulu PlayStation 4 just guna vibration motor je, which is rasa getaran bodoh macam tu je. Sekarang dia boleh simulate macam sentuhan pasir dekat tangan game tu ataupun avatar tu. Korang dapat rasa macam mana sentuhan pasir dekat tangan korang. So dia boleh vibrate accordingly ataupun boleh kata simulate pasir tu jatuh dekat tangan. Dengar macam exciting kan? Excited gila dengar kan? So nak tahu macam mana function haptic feedback yang ada dekat controller dia. Benda yang boleh kata added up sikit, which is ada microphone, finally ada dekat controller. Dah tak perlu nak jerit, nak pakai external earphone nak masuk dekat, cocok dekat belakang PlayStation 4 DualShock tu. So sekarang dah support microphone, so boleh cakap directly dekat controller je. And then semua feature ni dekat DualSense ni actually buatkan aku fikir sikit macam mana battery life dekat PlayStation controller ni, which is DualSense. Sama ke macam PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 dulu, which is not really good. Sony boleh tahan sampai 2 jam je aku main game. So yeah, aku harap di improve
bab bateri juga. So that's the reason why you guys should buy the PlayStation 5 bila dah start jual dekat Malaysia. Obviously korang akan berebut kot nak beli PlayStation 5 ni sebab dia ada support hardware baru and feature yang boleh kata buat everyone excited, especially orang yang minat dengan konsol daripada Sony. And kalau tengok production dia memang dah increase daripada 5 juta kepada 10 juta unit dekat Kisazaru, Tokyo, Japan. And kita akan tengok massive sale untung daripada Sony. Mana taknya this is the biggest update yang Sony pernah push dekat dia punya konsol. Contohnya macam dia ada custom SSD fastest than any other SSD yang ada dekat dunia sekarang, which is dia je yang paling pantas sekarang. And then ray tracing, jangan lupa juga latest processor, latest graphic RDNA, support ray tracing. Obviously akan better cooler daripada PlayStation 4 sebab yang ni ada orang complain bising especially. And yelah, dia punya tower tu lagi besar daripada Xbox Series X orang kata. And don't expect it to be harga dia dalam RM1,800 sebab obviously feature yang aku cakap tu, SSD dia saja aku rasa dah separuh harga PlayStation 5 tu. Nampak tak? And kalau tengok balik masa dulu-dulu PlayStation 3 dia tak support, dia tak sokong, dia tak promote sangat online gaming. Even though orang main offline pun banyak juga and online. Dekat PlayStation 4 Pro ataupun PlayStation 4 kalau nak main online games korang dah perlu beli subscription. So dekat situ nampak Sony buat untung sikit in terms of subscription base. Tak macam PlayStation 3 nak main online boleh je tanpa perlu subscription. PlayStation 4 perlu. Dekat PlayStation 5 ni aku tak sure Sony ambil advantage ke tak dekat feature tu which is subscription base. Yang tu aku tak sure. And kalau dia kata considerate, dia akan ambil untung dekat dari segi games and subscription base tu daripada jual harga mahal dekat konsol, and dia get more volume daripada biasa. 4K support, 120Hz, 120fps gaming akan buatkan banyak jenama TV push 120Hz display ataupun TV rather than jual monitor yang high refresh rate macam biasa untuk orang buat gaming. And macam biasalah aku cakap, mungkin sampai paling murah 2,500. Obviously, be careful. Just sediakan duit je guys. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on the other side. Bye. Siapa tak gila dengan latest PlayStation ni kan? Aku tak sabar aku nak beli. Maybe akan beli 2. Bye.